Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Dalam channel Abang ni tak sah kalau Abang tak cerita tentang satu kisah pembunuhan. Sebab Abang memang suka tentang kisah pembunuhan yang pelik-pelik. Bukanlah sebab Abang nak membunuh ke, Abang suka darah ke, bukan. Tapi kes-kes pembunuhan ni boleh kita jadikan sebagai iktibar. Jadi ini ada satu kisah pembunuhan yang pelik di mana pelakunya dijatuhi hukuman. Bentuk hukuman tu adalah sama macam mana dia bunuh mangsa-mangsanya. Kes ni berlaku dekat Pakistan tahun 2000, di mana ada seorang pembunuh bersiri yang bernama Javad Iqbal dijatuhi hukuman mati dengan cara dicekik dengan rantai besi, dipotong-potong badannya dan dilarutkan badannya dalam larutan asid sehingga mayatnya hancur. Kalau tengok pada segi jatuhan hukuman ni, boleh dikatakan sangat tidak berperi kemanusiaan. Tapi kenapa pihak mahkamah jatuhkan hukuman yang serupa ini kepada Javad Iqbal? Sebenarnya Javad Iqbal telah membunuh 100 orang budak di antara umur 6 hingga 16 tahun. Pembunuhannya dilakukan pada Disember 1999. Kes ni terbongkar apabila pada bulan Disember 1999, pihak polis telah menerima sepucuk surat daripada Javad Iqbal, di mana dalam surat itu dia telah mengaku membunuh 100 orang budak lelaki. Dan sebelum dibunuh, dia akan merogol semua budak ni dulu. Dan dalam surat ini juga Javad mengaku selain daripada merogol, dia akan mencekik budak-budak ni dan memotong badan budak-budak ni dan masukkan ke semua anggota badan yang dipotong dalam tong yang berisi asid hidroklorik supaya bukti-bukti pembunuhannya dapat dihapuskan. Kebanyakan daripada mangsa adalah kanak-kanak miskin ataupun kanak-kanak yang lari daripada rumah, termasuk anak-anak yatim yang tinggal di sepanjang jalan di daerah Lahore, Pakistan. Selepas pihak polis dapat surat tu, diorang pun teruslah gempur dekat rumah Javad Iqbal. Diorang jumpa banyak kesan darah dekat dinding, dekat lantai dan juga beberapa utas rantai besi yang besar, di mana dalam suratnya Javad mengaku menggunakan rantai besi ini untuk mencekik budak-budak tu. Dekat rumah Javad juga dijumpai beberapa tong yang berisi asid hidroklorik, di mana ia digunakan untuk melarutkan badan budak-budak yang dah dipotong. Selepas diselongkar dengan lebih dalam lagi, pihak polis telah menjumpai satu diary berhalaman 32 muka surat, di mana dalam diary ini menceritakan secara terperinci macam mana setiap budak-budak ni dibunuh dan dilarutkan dalam asid. Ditambah lagi bagaimana budak-budak ini diseksa dan dirogol. Dan ditambah lagi dengan gambar budak-budak yang diculik dan dibunuh ni. Tapi sebenarnya Javad Iqbal tak lakukan pembunuhan ni secara berseorangan. Dia ada asisten dia, 3 orang. Yang pertama bernama Sajid berumur 17 tahun, Nadim berumur 15 tahun dan Sabir berumur 13 tahun. Kisah pembunuhan Javad Iqbal ni heboh satu Pakistan. Terdapat banyak video-video dekat YouTube kalau korang cari keadaan ibu bapa yang menangis-nangis selepas pihak polis menggeledah rumah Javad Iqbal dan menemui banyak pakaian kanak-kanak yang hilang. Mak bapak mana yang tak nangis tengok anak hilang, rupanya mati kena bunuh. Dahlah mati kena bunuh, mayat pun tak ada, kena larut dalam asid. Dahlah sebelum dibunuh, dirogol, diseksa pula tu. Kalau abang jadi mak bapak, na'udzubillah lah, jauh daripada anak-anak kita semua. Kalau abang lah bukan menangis, berguling-guling lah bersedih. Sebelum ditangkap, sebenarnya Javad Iqbal ni pernah menulis surat dekat polis bahawa dia akan membunuh diri dalam satu sungai, iaitu Sungai Ravi. Bila pihak polis dapat surat tu, cepat-cepatlah pihak polis geledah Sungai Ravi. Tapi mayat Javad Iqbal tak dijumpai. Sebenarnya pihak-pihak polis ni dah kena kapur. Dalam erti kata lain, kena tipu. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya dengan kecerdikan polis-polis Pakistan, Javad akhirnya dapat diberkas. Dan sewaktu perbicaraan, Javad disoal kenapa dia sanggup bunuh sampai 100 orang kanak-kanak. Dah bunuh, rogol, hancurkan mayat, cekik lagi, gedera pula. Dalam keadaan yang marah, Javad telah menceritakan satu kisah hidupnya, di mana kisah hidup ni menjadi alasan kenapa dia bunuh 100 orang budak-budak tu. Dia kata pada waktu dia muda, dia telah dituduh atas
kes merogol seorang budak. Sebelum kes perbicaraan rogol ini dibuat, dia telah dikurung dalam satu lokap. Sewaktu dia dikurung dalam satu lokap ni, dia telah dipukul dengan teruk oleh polis-polis yang ada dekat lokap tu. Sampaikan kepala dia berdarah, rosak teruk. Selepas hasil siasatan polis dilakukan, rupanya dia langsung tak ada kena-mengena dengan kes rogol yang dituduh tu. Dan dia dilepaskan balik rumah. Bila sampai dekat rumah, mak dia tengok kepala dia pecah macam tu. Mak dia menangis-nangis. Depan mak dia yang menangis tu, dia bersumpah bahawa dia akan membuat 100 orang emak lagi menangis. Sejak daripada itu, dia merancang untuk membunuh 100 orang budak-budak. Dalam pengakuannya dekat mahkamah, dia kata dia boleh je bunuh lebih daripada 100, 200, 300, even 500 sebab budak-budak ramai boleh dijumpai di sepanjang jalan dekat Lahore, Pakistan tu. Tapi dia tak nak buat sebab dia kata dia berjanji dengan mak dia, dia hanya akan membunuh 100 orang kanak-kanak. Sebab dia nak apa yang mak dia rasa dirasai oleh 100 orang ibu yang lain. Itulah sebabnya kenapa Javad membunuh 100 orang kanak-kanak, melarutkan kanak-kanak yang dibunuh dalam asid, merogol dan menyeksa kanak-kanak tu sebelum dibunuh. Seperti apa yang pernah dirasa pada waktu dulu. Dalam satu wawancara interview bersama pihak televisyen, Javad mengaku dan dia tidak menyesal dengan apa yang dia buat dan dia bersedia untuk mati. Sebab itu dia tulis surat kepada pihak polis mengaku tentang perbuatannya. Dan hasil daripada perbicaraan di mahkamah, dia telah dijatuhi hukuman bunuh dengan cara yang sama dia membunuh kanak-kanak tu, iaitu dicekik menggunakan rantai besi lalu dipotong-potong mayatnya dan dilarutkan dalam asid depan orang ramai. Tapi hukuman tu tak sempat nak dijalankan. Dia didapati mati bunuh diri dalam sel penjara dia. Dan dia bukan mati seorang, dia bunuh diri bersama salah seorang pembantunya yang bernama Sajid. Pembantu yang kedua yang bernama Nadim telah dijatuhi hukuman penjara selama 182 tahun dan pembantunya yang ketiga yang bernama Sabir dijatuhi hukuman penjara selama 63 tahun. Ngeri juga abang dengar cerita ni. Tapi abang percaya, sangat-sangat percaya setiap apa yang berlaku sebenarnya ada reason di sebaliknya. Macam kes Javad Iqbal ni, dia bunuh budak-budak sebab dia pernah rasa macam mana dia dibunuh jiwanya. Terima kasih sebab dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang harap ia menjadi iktibar kepada kita semua. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.